Selamat sejahtera kepada Puan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ui Mei Fen, numerik saya ialah 03-20F1005. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mata pelajaran Penghayatan Etika dan Peradaban yang berkod MPU 21032. Tajuk pembentangan hari ini kumpulan kami ialah Teori-teori Etika dan Peradaban. Saya akan mewakili kumpulan kita untuk membentangkan pengenalan etika dan peradaban. Mari kita bersama-sama untuk memahami etika dan peradaban. Etika merupakan satu prinsip tingkah laku individu yang diterima daripada segi moral. Selain itu, etika juga merupakan kepercayaan pribadi seseorang individu tentang perlakuan yang baik. Etika juga diartikan sebagai moral, norma, prinsip moral, dan nilai yang diyakini sebagai suatu hak yang baik dan benar. Ada pula, dia bermaksud budi bererti tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan baik. Kedua-dua ini amat penting untuk memahami dan menghayati dinamakan sesebuah masyarakat. Teori-teori etika dan peradaban. Yang ini ialah tajuk kita. Yang pertama, Undang-Undang Adadib. Dia juga dikenali sebagai Undang-Undang Semula Jadi. Yang kedua, teori kebebasan pribadi. Yang ketiga, teori etika koreksi teknologi. Yang keempat, teori keadilan keluarga. Saya akan membentangkan tentang teori yang pertama, yaitu Undang-Undang Adadib, yang dikenali sebagai Undang-Undang Semula Jadi. Teori Undang-Undang Semula Jadi bermula sejak zaman Buddha, dan Undang-Undang Semula Jadi ini adalah berdasarkan kitab suci. Secara ringkasnya, teori Undang-Undang Semula Jadi berkait rapat dengan konsep hak asasi manusia. Undang-Undang Semula Jadi mengeraskan bahawa hak-hak tertentu wujud melalui sifat manusia diguniakan oleh alam semula jadi secara transisi oleh Tuhan dan sumber transcendence, and ini dapat difahami secara initial melalui sebab manusia. Dan selain itu, Undang-Undang Adadib akan wujud secara bebas dari pemahaman manusia dan undang-undang positif dari sesuatu negara, tentera politik dan badan perundangan atau masyarakat pada umumnya. Selain itu, melalui Undang-Undang Adadib, yaitu Undang-Undang Semula Jadi, pemimpin agama akan lebih berdasarkan kitab suci berbanding dengan pertimbangan logik. Sebagai contoh, teologi Kristian peraturan kecemasan. Lakukan kepada orang lain seperti mana Anda mahu orang lain melakukan kepada Anda. Teori ini adalah seandainya kita ingin disayangi dan dihormati, kita mestilah melakukan hak yang sama kepada orang lain. Setiap agama akan menyediakan piawaian moral untuk pengikutnya. Pengikutnya perlulah mengikuti piawaian moral yang telah disediakan oleh setiap agama. Yang itu sahaja untuk
teori undang-undang adadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairi Nizam bin Muhammad Aris. Nombor matrik 03 DDT 20 F1075. Hari ini saya ingin membincangkan tentang teori keadilan teragih. Teori keadilan teragih merupakan keutamaan satu nilai tunggal secara eksplisit, iaitu keadilan. Ia merupakan sifat kebaikan pertama institusi sosial. Contohnya, kebenaran adalah kebaikan pertama bagi sistem pemikiran. Terdapat dua elemen yang menjelaskan masyarakat dan institusi yang terdapat dalam masyarakat. Antaranya kerjasama dan konflik. Masyarakat berpandangan kerjasama lebih baik daripada kerja berseorangan. Yang kedua, konflik. Konflik terjadi apabila mereka membentuk satu konsep ketidaksamarataan bersyarat. Seterusnya, sistem ekonomi moden mengamalkan 5 prinsip seperti kesamarataan, keperluan, usaha, sumbangan dan kecekapan. Pendidikan awam diagihkan sama rata, bantuan kebajikan dianggap keperluan, komisen pekerja pula dianggap usaha, penghormatan awam dianggap sumbangan, gaji pengurus dianggap kecekapan dalam menguruskan institusi. Seterusnya, mereka juga membentuk satu konsep ketidaksamarataan bersyarat di mana perbezaan faedah perlu dijustifikasikan. Mereka juga akan memastikan perbezaan faedah yang dihasilkan seimbang untuk semua, terutamanya anggota masyarakat yang paling kekurangan. Itu sahaja daripada saya. Selamat sejahtera kepada puan dan semua. Nama saya Mukesh anak lelaki Periasami dari kelas DDT 2C, nombor matrik 03 DDT 20F1058, teori-teori etika dan peradaban. Teori etika klasik teleological. Teleologi berasal dari perkataan telos, iaitu perkataan Greek yang bermaksud hasil atau keputusan. Teori ini mengatakan bahawa nilai betul atau salah bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan. Teori teleological amat mementingkan hasil akibat sesuatu tindakan. Teori teleological boleh dilihat daripada dua perspektif, iaitu utilitarianisme dan egoisme. Teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme adalah berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan atau keseronokan majoriti. Individu patut melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan kebaikan maksimum kepada setiap orang atau membawa kebahagiaan maksimum kepada majoriti. Sesuatu perlakuan itu dianggap baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang diharapkan dapat diperoleh. Contohnya, mendera dengan keras orang yang melakukan kesalahan untuk mengelakkan kekacauan, kerugian, kerosakan, kejahatan atau kecelakaan yang lebih besar. Kegagalan utilitarianisme. Pertamanya, kebaikan terbanyak dan golongan terbanyak. Kedua, sesetengah tindakan sememangnya salah dan juga mustahil membahagi faedah kepada dua golongan. Perspektif yang seterusnya adalah teori egoisme. Teori egoisme adalah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah betul jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu buruk jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Tujuan teori ini adalah melibatkan
self-realization iaitu kesedaran kendiri. Egoisma boleh dibahagikan kepada dua, iaitu egoisma psikologi ataupun egoisma etika. Egoisma psikologi satu teori deskriptif yang menyatakan bagaimana orang melakukan tindakan dan juga berpendapat bahawa semua orang adalah selfish. Seterusnya, egoisma etika memberitahu perspektif bagaimana mereka perlu bertindak dan sama juga berpendapat bahawa semua orang perlu selfish. Ini je daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera Puan dan semua. Nama saya Anggicia dan nombor metrik saya ialah 03DDT20F1081. Hari ini saya akan membentangkan teori kebebasan peribadi dalam teori-teori etika dan peradaban. Teori kebebasan peribadi. Teori ini adalah satu sistem etika yang dicadangkan oleh Robert Nozick. Sistem ini merupakan satu nilai tunggal berbanding sesuatu prinsip iaitu kebebasan. Kebebasan dianggap sebagai keperluan utama masyarakat. Sesuatu institusi atau undang-undang yang mencaburi kebebasan individu harus ditolak walaupun ia boleh menghasilkan lebih banyak kebahagiaan dan faedah untuk orang lain. Masyarakat adalah sebuah persatuan antara individu dan masyarakat bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Contohnya, pertukaran barang, pertukaran perkhidmatan atau hadiah yang diterima. Corak pemilikan yang diwujudkan melalui prinsip berbahagian, seperti secara sama rata, berdasarkan keperluan, usaha, sumbangan, dan kecekapan. Kebebasan peribadi boleh dikembangkan dari suatu sistem pasaran bagi pertukaran pemilikan menjadi suatu sistem penilaian kelakuan. Akhirnya, kita akan lihat tentang kesimpulan teori-teori etika dan peradaban. Kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam topik teori-teori etika dan peradaban ialah, sedarkah kita bahawa walaupun teori-teori tersebut tidak berkonflik pada lahirnya, namun teori-teori ini tidak dapat diselaraskan untuk menjadi sesuatu yang konsisten secara menyeluruh. Ini adalah kerana setiap teori menyatakan hanya sebahagian daripada kebenaran dan setiap teori tidak lengkap atau tidak memadai sebagai cara untuk mempertimbangkan moral yang terkandung dalam tindakan atau keputusan individu. Kita harus menggabungkan kelima-lima sistem etika berkenaan untuk mempertimbangkan akibat tindakan kita dan bukannya hanya merujuk kepada satu teori sahaja. Inilah teori-teori etika dan peradaban dan terima kasih kerana mengambil masa untuk melihat pembentangan kami. Sekian, terima kasih.